Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adam Baki bin Ahmad Iskandar. Nombor metrik AA220995. Hari ini saya akan membincangkan tentang pengenalan hudud. Pengertian hudud dari segi bahasa ialah bererti menahan atau mencegah. Dari segi istilah pula, hudud diiktirafkan sebagai kesesaan yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah SWT. Kadar hukumannya tidak boleh dipinta sama ada dikurang atau ditambah. Oleh itu terdapat banyak jenis-jenis jenayah hudud dan hukumannya. Antaranya ialah zina. Zina ialah persetubuhan yang haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan dan disabitkan dengan kesalahan mengikut beberapa syarat yang tertentu. Seterusnya, hukuman bagi penzina yang belum berkahwin gairah al-muhsan, hukumannya ialah sebat 100 kali, manakala bagi penzina yang berkahwin hendaklah muhsan, iaitu direjam hingga mati. Selain itu terdapat banyak lagi contoh-contoh qazaf, dari segi kata lain menuduh orang berzina dan minum arak dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Sufi Rizki bin Muhammad Rashad. Nombor matriks AA221993 akan membatalkan tentang penyataan masalah. Walaupun Islam merupakan agama rasmi di Malaysia, terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi untuk merealisasikan hukum hudud di sini. Antaranya yang pertama, rakyat Malaysia walaupun ramainya beragama Islam, merasakan bahawa hukum hudud ini tidak relevan untuk digunakan pakai di negara Malaysia. Mereka berpendapat bahawa hukum hudud ini bersifat kejam atau zalim. Menurut mereka juga sepatutnya pelaku-pelaku jenayah ini diberikan peluang untuk berubah dan diperlakukan selayaknya manusia dan tidak dizalimi walaupun telah melakukan kesalahan. Seterusnya, pelaksanaan hukum hudud ini ditentang rakyat-rakyat bukan Islam. Mereka berpendapat bahawa Malaysia sebagai negara yang berbilang kaum seharusnya tidak menetapkan undang-undang beragama Islam. Terdapat pelbagai pandangan mengenai penetapan hukum hudud terutama rakyat bukan beragama Islam. Sebagai contoh, pendapat 4 imam mazhab. Dan akhir sekali, kerajaan takut sekiranya inisiatif ini dilakukan dapat mencetuskan pelbagai isu. Sebagai contohnya dapat kita lihat ketika Parti Islam se-Malaysia memenangi majoriti kerusi Dewan Undangan Kelantan, mereka mengambil inisiatif untuk melaksanakan hukum hudud di negara Kelantan. Tetapi hal ini mengakibatkan tentangan dari pelbagai pihak sehingga ia tidak dapat dijalankan. Saya Nurhadi Izzat bin Nur Azizi, nombor metrik AA220041. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Dalam pelaksanaan tugas ilmiah pengantar pengajian Islam ini, terdapat beberapa objektif yang hendak kami capai. Antara objektifnya ialah mengenal pasti punca remaja zaman kini menentang syariat Islam. Hal ini kerana ramai kalangan remaja tidak bersetuju dengan syariat Islam. Seterusnya, menjelaskan impak bagi gaya hidup remaja yang menghayati syariat Islam. Hal ini juga kerana terdapat banyak kelebihan dan manfaat jika menghayati syariat Islam. Akhir sekali, mencadangkan peranan orang Islam dalam menghidupkan semula ajaran syariat Islam dalam kalangan remaja. Ini juga dapat kerana remaja zaman sekarang kurang dalam mengaplikasikan semula ajaran syariat Islam dalam kehidupan seharian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sufi Haziq Syazani bin Habibi. Nombor metrik saya AA221988, Seksyen 6. Pembincangan dapatan kajian ini dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu kepentingan pelaksanaan hukum hudud di Malaysia, kaedah pelaksanaan hukum hudud di Malaysia bagi mengurangkan kes jenayah dan akibat sekiranya tidak melaksanakan hukum hudud di Malaysia.
Saya akan membentangkan mengenai kaedah pelaksanaan yang kami pilih sebagai kaedah pelaksanaan bagi melaksanakan tugasan penulisan ilmiah pengantar pengajian Islam ini. Baiklah, kaedah yang kami mengaplikasikan di dalam penulisan ilmiah ini ialah kaedah bacaan ilmiah. Kami telah membuat rujukan secara atas talian dan secara walk-in ke dalam perpustakaan bagi mencari sumber-sumber rujukan. Hasil daripada kaedah tersebut, kami dapat mencari buku yang berjudul Pelaksanaan Hudud di Malaysia daripada Muzakarah Jenayah Syariah Kebangsaan Anjuran Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia. Ini Yadim 2014, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Bagi atas talian juga, kami telah menemui beberapa bacaan ilmiah bagi membuat penulisan ilmiah ini. Sebagai contoh, Jurnal Syariah UM daripada Siti Gubaidah Ismail yang berjudul Pelaksanaan Hukum Hudud di Malaysia, dan juga artikel mengenai pendekatan hudud di Malaysia yang dihasilkan oleh Janatul Firdaus Yaakob pada 2019. Seterusnya saya akan serahkan kepada bahagian akibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Aziz bin Muhammad Sa'ad, Seksyen 6. Tajuk saya adalah akibat pelaksanaan hukum hudud. Terdapat berbagai kesan pelaksanaan hukum hudud di Malaysia. Ia meliputi kesan baik dan kesan buruk. Persoalan dia, apakah kesan pelaksanaan hukum hudud di Malaysia? Yang pertama, pelaksanaan hukum hudud ini dapat mengurangkan aktiviti jenayah. Hal ini kerana pelaku jenayah akan takut dengan hukuman. Sebagai contoh, pencuri akan takut untuk mencuri barang kerana takut akan hukuman, tangan dipotong. Seterusnya, ia akan meningkatkan kesedaran terhadap beratnya kesalahan melakukan jenayah. Hal ini kerana ia membuktikan bahawa kesalahan mereka lakukan itu berat dan setimpal dengan hukuman yang dikenakan. Sebagai contoh, kesalahan meminum arak akan dijatuhkan hukuman sebatan dari 40 hingga ke 80 sebatan. Kesimpulannya, hukum hudud ini memang mendatangkan banyak impak positif kepada rakyat Malaysia. Oleh itu, kita sebagai umat Islam dan rakyat negara Malaysia, kita hendaklah memberi pendedahan agar suatu hari ia dapat diterapkan di negara kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbani Syamsuddin. Nombor matrik saya AA220233. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kesimpulan daripada projek kami, iaitu Maqasid Syariah, iaitu hukum hudud di Malaysia. Perkataan hudud adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Arab, iaitu had. Dalam kamus Arab, had yang bermaksud dijadikan sebagai satu perkara, iaitu sekatan atau memisahkan antara dua perkara atau menghabiskan sesuatu untuk mencegah seseorang daripada melakukan kesalahan dan sebagainya. Penggunaan ini bertujuan untuk menyadarkan manusia bahawa hukuman ini mampu mencegah manusia daripada melakukan jenayah itu. Hudud juga merupakan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada semua manusia agar berubah perangai daripada tidak baik kepada baik. Tujuan dan hikmah melaksanakan hudud dalam Islam seperti yang terkandung dalam pengertian di atas adalah untuk kebaikan manusia sejagat agar terselamat daripada hukuman dunia yang amat penting, terselamat daripada siksaan di akhirat. Sekian, terima kasih.